warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita, okey, berkaitan dengan sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Baik, apa khabar semua? Okey, pada hari ini kita akan teruskan berkaitan dengan sistem sokongan dan faktor kestabilan haiwan. Okey, di sini kita akan melihat bagaimana sistem sokongan ini membantu untuk semua haiwan-haiwan ini termasuk manusia bergerak. Okey, bagaimana untuk kelancaran pergerakan. Sama macam manusia, macam kamu. Bagaimana kamu boleh berdiri tegak, okey, dan bergerak dengan stabil. Stabil kat sini maksudnya kamu bergerak dengan lancar. Jalan tak terhoyong hayang. Jadi kat sinilah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan anggota badan haiwan ataupun manusia. Jadi saya harapkan selepas ini kamu melihatlah dan nanti cuba jawab dalam modul yang saya dah bekalkan kepada kamu. Baik, untuk pelajar-pelajar semua. Okey, bila kita katakan tentang pusat graviti, ini merupakan faktor yang pertama yang mempengaruhi kestabilan untuk haiwan dan juga manusia, iaitu pusat graviti. Okey, apa yang kita katakan tentang pusat graviti? Pusat graviti merujuk kepada titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Kalau kamu rujuk pada gambar rajah, okey, kat situ kamu boleh lihat di manakah pusat graviti kanak-kanak tersebut. Okey, dan titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu untuk bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Okey, kalau kamu tak faham, okey, senang saja. Bila kamu berdiri, okey, bila kamu berdiri, dalam keadaan cuba kamu berdiri sebelah kaki. Kamu sebelah kaki lagi kamu angkat. Okey, kamu dalam satu keadaan kamu akan bergerak-gerak. Tapi bila sampai satu, bila awak gerakkan sedikit kaki dan depakan tangan, akan ada satu keadaan yang kamu boleh statik. Boleh berdiri dengan walaupun dengan sebelah kaki. Masa tu kamu boleh berdiri dengan tegak dan tidak ada tak goyang-goyang lagi dah. Itu yang kita katakan kita dah capai titik keseimbangan. Pada itulah keadaan kamu dah berada dalam keadaan stabil. Jadi selepas ni kalau awak nak buat, cuba buat, boleh. Jadi kamu berdiri sebelah kaki lagi angkat dan kamu depakan tangan. Macam gambar rajah yang pertama ni. Lepas tu bila kamu dah tak goyang-goyang lagi dah, maksudnya kamu boleh berdiri dengan baik. Itulah maksudnya kamu dah capai titik keseimbangan. Ini yang tanda X ni adalah merupakan titik keseimbangan sesuatu objek. Baik, kedudukan pusat graviti ni memang sangat penting kepada haiwan. Kalau kamu lihat bila kita bandingkan, bila kita bandingkan antara dua gambar rajah ni, buaya dan juga zirafah. Mana yang lebih rendah? Sebenarnya kalau titik keseimbangannya lebih rendah kepada bumi, maksudnya kat situ dia lebih stabil. Contohnya macam zirafah. Zirafah titik keseimbangan dia sangat jauh daripada pusat graviti, betul? Dia tinggi. Bila dia tinggi, titik keseimbangan dia pun tinggi, jauh. Berbanding dengan buaya ni. Buaya titik keseimbangan dia lebih rendah kepada hampir dengan pusat graviti. Jadi mana satu yang lebih stabil? Mestilah buaya. Buaya lebih stabil. Awak pernah tengok buaya tumbang? Tak pernah kan? Tapi zirafah boleh tumbang. Bila di dalam keadaan yang tidak stabil, dia boleh tumbang. Okey? Jadi pusat graviti yang rendah, ini yang saya cakap lah, ini maksud saya. Okey? Jadi mana titik keseimbangan yang hampir pada pusat graviti ataupun bila pusat graviti ni rendah, jadi dia lebih stabil. Okey, senang cerita,
buaya ni kedudukan dia lebih stabil berbanding daripada zirafah. Semakin jauh semakin jauh titik keseimbangan dengan pusat graviti, semakin objek itu tidak stabil. Jadi objek itu jadi lebih tidak stabil. Okey. Yang ni saya dah explain dengan awak berkaitan dengan contoh. Contohnya macam gajah. Gajah kalau berbanding dengan kucing. Okey, gajah kalau kita bandingkan dengan kucing lebih kurang sama kan? Tapi mana yang lebih stabil? Mestilah kucing. Sebab apa? Titik keseimbangannya lebih dekat dengan pusat graviti. Sebab itu kucing lebih stabil daripada gajah. Ataupun kucing lebih stabil daripada zirafah. Okey. Faktor yang kedua. Kita ada dua faktor saja yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. Yang pertama tadi pusat graviti. So bila kita bandingkan kedua-dua objek yang ini, satu tinggi, satu rendah, okey, yang ini pusat gravitinya lebih rendah, lebih sikit. Yang ini lebih kurang daripada yang atas ni yang lebih tinggi. So maksudnya yang P lebih stabil daripada Q. Okey. So luas tapak. Okey, luas tapak. Kalau awak lihat kat sini. Yang ni satu dia macam terkangkang sikit kan. Dia punya jarak dia, kaki dia lebih lebar berbanding dengan luas tapak yang S ni. So mana yang lebih stabil? Jadi R lebih stabil daripada S. Cuba kalau awak lihat kalau kadang-kadang untuk kalau awak selalu tengok National Geographic siri dekat TV National Geographic, awak nampak kadang-kadang haiwan yang tinggi ni kadang-kadang tiba-tiba bila dia rasa dia tak stabil, dia akan kangkangkan kaki dia. Okay, kenapa dia kangkangkan kaki dia? Supaya luas tapak ni lebih besar. Lebih besar dan menyebabkan dia akan jadi lebih stabil. Macam kamu juga. Bila kamu berada berada di sini, kalau awak biasa kawat lah. Okay, ini dalam keadaan yang sedia. Kadang-kadang orang boleh jatuh. Sebab apa? Sebab bila dah berdiri lama, dia rasa macam tak stabil. Tapi bila dia dalam keadaan senang diri, bila luas tapak tu lebih besar, dia akan boleh berada dalam keadaan walaupun berdiri lebih lama. Ini yang kita katakan, yang ini luas tapak yang besar ini menyebabkan sesuatu objek tu lebih stabil daripada luas tapak yang kecil. Jadi ini adalah dua faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. Yang pertama ialah pusat graviti. Okay, pusat graviti yang rendah, okay, lebih stabil daripada pusat graviti yang lebih tinggi. Dan yang kedua, faktor yang kedua ialah luas tapak. Luas tapak yang besar lebih stabil daripada objek yang mempunyai luas tapak yang kecil. Tengok contoh ni. Contoh gambar haiwan ni. Ini adalah zirafah. Dia memang tinggi. Okey, dia tinggi, okey, dan memang dia sangat tidak stabil. Sebab apa? Pusat graviti dia memang tinggi. Okey, dan juga bila dia berdiri betul, dia punya luas tapak kaki dia tu akan kecil. Jadi apa yang dia buat? Jadi untuk dia minum, ini merupakan cabaran pada dia. Ini merupakan cabaran pada haiwan ini. Sebab apa? Dia akan mengambil menjadi satu kesukaran untuk dia minum air. Tapi kalau untuk makan dia tak ada masalah. Sebab apa? Dia akan makan pucuk-pucuk yang tinggi. Dia tak akan menyebabkan kedudukan dia tidak stabil. Tapi untuk dia minum air, okey, dia akan menjadi tidak stabil. Okey, bila dia menunduk. Dia menunduk. Jadi apa yang dia buat? Okey, dia perlu dia perlu lebarkan. Dia perlu lebarkan dia punya jarak jarak kaki dia. Jadi menyebabkan luas tapak tu akan jadi lebih besar. Jadi lebih besar dan menyebabkan dia akan lebih stabil lah. Dia tak akan terbongkang kata orang. Kata awak lah. Dia terbongkang bila dia nak minum air. Jadi inilah yang akan menyebabkan kestabilan dia bila dia meluaskan tapak kaki dia. Sama keadaannya kalau kamu lihat pada gambar rajah ni. Ini apa dia? Kalau tak kenal. Okay, ini adalah kangaroo kan.
Okey, kangaroo dia tak menggunakan kaki yang di bahagian depan. Kaki kita tu tu dia tak menggunakan apa kaki yang di bahagian depan tu untuk bergerak. Tapi dia gunakan dua kaki sahaja. Sebab tu kalau kamu lihat bila nak bergerak, kangaroo buat apa? Dia melompat kan? Dia melompat. Tapi macam mana dia nak dia nak memastikan kestabilan badan dia. Bila dia bergerak, dia tidak jatuh ataupun dia tidak tumbang. Cuba fikirkan. Okey. Sebenarnya untuk kangaroo ni, sebab saya buat rakaman kan, saya tak boleh nak soal jawab awak. Okey. Sebenarnya untuk kangaroo ini, pergerakan dia dibantu oleh ekor dia. Ini yang mungkin kamu tak tahu. Okey. Walaupun dia bergerak dengan dua kaki, ekor dia memainkan peranan dalam memastikan kestabilan kangaroo ini. Jadi kalau dia macam rasa tak stabil, apa ekor dia buat? Ekor dia akan tahan dia lah. Dan kat situlah akan menambah dia punya keluasan tapak dia. Sebab bukan dua kaki saja, sekarang dah ada 3 kaki. Maksudnya ekor itu adalah memainkan peranan sangat penting untuk memastikan keadaan kangaroo ini tidak jatuh ataupun dia akan menjadi stabil. Okey? Nanti kamu baca Okey, boleh faham semua Okey, jadi bila dah faham, kita nak pergi lihat pula bagaimana pergerakan dan juga pertumbuhan manusia. Okey, berbeza sedikit berkenaan dengan pergerakan dan juga pertumbuhan manusia. Tapi sebenarnya lebih kurang sama juga. Jadi untuk kestabilan, bergantung juga kepada pusat graviti. Pusat graviti. Jadi sebenarnya sama juga macam zirafah tadi. Kalau maksudnya untuk jadi lebih stabil, bila kita dalam keadaan yang lebih stabil, kita buat macam aktiviti yang saya bagi tahu awak tadi tu, yang angkat kaki tu. Jadi kita kena rendahkan sedikit sebenarnya. Kalau awak perasan bila awak nak jadi dalam keadaan yang stabil, kamu kena bongkokkan badan sedikit, depakan tangan dan juga kaki juga awak kena depakan. Jadi dia akan memenuhi kedua-dua faktor, iaitu pusat graviti yang rendah dan juga luas tapak yang besar. Okey, jadi untuk pergerakan manusia, apa yang memberi sangat penting lah dalam sistem pergerakan manusia ni, iaitu sistem rangka dan juga otot. Sistem rangka dan juga otot. Ini memainkan peranan yang sangat penting. Kalau awak lihat kat sini sebenarnya ini adalah rajah yang menunjukkan otot-otot yang ada pada rangka manusia. Di dalamnya adalah rangka. Tulang rangka awak tahu kan? Ada 206 jenis tulang. Kita ada lengkungan pectoral, kita ada lengkungan pelvis, kita ada centrum untuk manusia. Dan awak pun dah tahu, saya dah explain dengan awak apakah nama jenis-jenis tulang yang ada dekat tangan, yang dekat kaki, pada paha ni apa nama tulangnya, pada betis ni apa tulangnya, itu cuma awak kena ingat lah. Ini kena ingat. Okey. Jadi di sini, pengecutan. Kena ingat yang ni, pengecutan dan pengenduran otot. Rangka menghasilkan pergerakan. Jadi bila awak nak bengkokkan tangan, ada otot-otot yang mengecut dan juga ada otot yang merenggang. Jadi inilah berlakunya pergerakan. Jadi untuk pergerakan manusia, lebih kepada pengecutan dan pengenduran. Yang saya kata regang tu maksudnya pengenduran lah. Pengenduran. Jadi pengecutan dan pengenduran otot memainkan peranan paling penting dalam menghasilkan pergerakan. Dan otot rangka bertindak secara berpasangan dan berlawanan antara satu sama lain. Sebab tu macam saya cakap tadi lah. Otot-otot ni.
Bila satu untuk menghasilkan pergerakan, bila dia memang ada berpasangan. Okey. Bila satu mengecut, satu lagi akan mengendur. Bila satu mengendur, satu lagi akan mengecut. Barulah terhasilnya pergerakan. Dia bukan dua-dua mengecut atau bukan dua-dua mengendur. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh mesej personal pada saya ataupun mesej dalam grup. Jadi masalah yang awak tak faham tu, bila saya terangkan dalam grup, jadi yang lain-lain pun dapat tahu. Jadi tak payahlah saya mesej personal atau seorang. Jadi kalau awak tak faham, terus boleh tanya dalam grup. Okey? Baik. Ini macam saya cakap lah, antagonis maknanya berlawanan. Dia berlawanan, so maksudnya satu kendur, satu kecut. Satu kecut, bila satu kecut, satu kendur. Itu je. Senang je konsep dia. Okey? Jadi, pergerakan-pergerakan inilah yang boleh menyebabkan kamu berjalan, kamu melompat, kamu berlari, berenang dan sebagainya. Okey, cuba sekarang ni kamu pegang kamu punya tangan. Bila bengkokkan, what happen? Apa yang awak rasa? Awak buat pergerakan tangan awak macam tu. Buat pergerakan. Awak rasa. Okey, otot awak tu. Rasakan di atas dan cuba awak rasakan di bawah. Rasakan di atas, cuba rasakan di bawah. Jadi kat situlah. Sebab yang ini awak boleh buat sendiri. Sebab ini adalah berkaitan dengan diri kamu sendiri. Cuba kamu tengok pada gambar raja. Ni jelas. Ni jelas. Okey. Kita ada dua jenis otot pada tangan kamu ni. Yang atas kita namakan sebagai bicep. Yang ni awak kena ingat lah. Ini bicep. Yang di bawah ini adalah tricep. Bicep, tricep. Bila kamu bengkokkan tangan, tak kiralah kamu pegang sama ada kamu pegang pemberat dia ataupun tidak. Bila kamu bengkokkan saja, secara automatiknya otot bicep awak akan mengecut. Dan otot tricep kamu mengendur. Dia memanjang. Dia memanjang. Dan bila kamu tegakkan semula tangan, what happen? Otot bicep mengendur, tricep awak akan mengecut. Itu je. Itu yang kita namakan dia bekerja secara berpasangan tapi berlawanan. Bila sini kendur, sini kecut, sini kendur. Bila sini kendur, sini jadi kecut. Okey, ini bergantung kepada pergerakan. Pergerakan kamulah. Jadi bila angkat dan yang paling penting yang kamu kena ingat, yang atas ini kita namakan sebagai otot bicep. Yang bahagian bawah ini adalah otot tricep. Bila otot bicep mengecut, yang bawah ni mengendur. Bila otot tricep mengecut, yang atas ni akan mengendur. Jadi tindakan dia adalah berlawanan. Ini yang kita namakan sebagai antagonis. Pergerakan secara antagonis ataupun berlawanan. Baik, selain daripada otot. Tadi saya terangkan tentang otot. Selain daripada otot, sendi juga adalah memainkan peranan yang sangat penting dalam pergerakan. Sendi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pergerakan. Jadi kalau awak tengok gambar rajah ni, okey, mana bahagian-bahagian sendi? Dan sebenarnya awak boleh lihat pada diri kamu sendiri jugalah, kamu sentuh. Okey, pada tulang belakang setiap satu ni adalah sendi. Supaya kamu boleh bergerak. Kalau tak, kamu cuma statik, tegak macam pembaris kan. Kalau bergoyang, kamu akan jadi patah. Ini fungsinya sendi-sendi dalam badan kamu. Ini pada lutut. Sebab tu kamu boleh bengkokkan lutut. Selain daripada otot. Dan juga pada kaki kamu. Setiap kaki, tulang kaki kamu ada sendi. Pada pinggul kamu. Awak boleh duduk, awak boleh berdiri, awak boleh pusing sana, pusing kiri, pusing kanan. Ini dia. Itu fungsi sendi sebenarnya. Okey? Dan untuk pengetahuan awak, sendi ialah satu tempat pertemuan. Nampak sini. Pertemuan antara dua atau lebih tulang. Itu dia. Itu yang kita namakan sebagai sendi. Bila saya kata apa dia sendi? Sendi adalah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Itu yang kita katakan sendi. Dan tugas sendi ni adalah untuk membenarkan anggota badan kita bergerak.
Dia macam engsel pada pintu. Kalau pintu, kita lekatkan je, kita pakukan je, tak ada engsel. Tahu engsel? Engsel pada pintu tu. Boleh tak pintu tu bergerak? Tak boleh kan? Samalah macam sendi-sendi ni. Dia sangat penting dalam tubuh manusia kerana inilah salah satu anggota ataupun satu bahagian yang membenarkan untuk tubuh badan kita bergerak. Jadi kalau kamu lihat untuk gambar rajah ni, okey, pada tangan kita ni pada siku. Inilah kita punya sendi engsel kita. Okey, ini kalau ini tak ada, macam mana yang otot bicep dengan tricep ni nak mengecut ataupun mengendur. Sebab ini dia pegang. Kita punya tendon ni, okey, yang otot ni pegang pada tulang ni. Yang ini pada yang ni, kamu lihat pada tulang sendi ni. Jadi dia memegang. Jadi bila bergerak, bila engsel ni tangan kita angkat, ini yang akan menyebabkan otot bicep kita mengecut dan ini mengendur. Bila kita tegakkan tangan kita, yang ini mengendur, yang ni otot tricep kita akan mengecut. Saya harap kamu fahamlah sebab saya terangkan bersama dengan gambar rajah. Selain daripada otot, sendi, ligamen juga memainkan peranan dalam sistem pergerakan manusia. Apa dia ligamen? Mana satu ligamen? Ini kalau kamu lihat dekat sini, dia adalah tisu, tisu penghubung yang liat. Kalau yang warna putih ni, ni yang warna putih ni. Kalau kamu lihat, kalau kamu pernah pegang ataupun siang ataupun potong daging lembu, kamu akan jumpa bahagian tisu yang warna putih. Itu yang kita namakan sebagai ligamen. Dan ligamen inilah yang akan menyambungkan dua tulang ni, sendi ni. Pada sendi ni. Dia yang akan sambungkan supaya sendi ni tak tanggal lah, tak terkulai. Jadi dia memegang. Sebab itu keadaan kaki kamu ataupun bahagian-bahagian yang ada sendi ni berada dalam keadaan yang kukuh. Okey? Jadi untuk ligamen ni sifat dia sangat kuat dan kenyal. Jadi dia mengikat dan memaut. Dia sebenarnya nak menyebabkan tulang tu berada dalam kedudukan dia. Dalam kedudukan dia. Sendi tu berada dalam kedudukan dia. Jadi dia macam pengikat lah. Dia jadi macam pengikat dan juga membenarkan pergerakan. Bukannya diikat tapi tak membenarkan pergerakan. Tapi yang ini dia ikat supaya tulang, sendi, otot berada dalam kedudukan dia. Yang ini merupakan ilmu lah yang saya nak kamu tahu. Bila saya sebut tentang otot, bila kita sebut tentang otot, apa dia otot? Okey, otot ialah satu, dia tisu lah. Macam ligamen tadi kan, dia adalah tisu. Okey, yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Ini untuk pengetahuan awak lah. Apa dia ni? Otot muscle. Okey, muscle cell. Okey, dan kat sinilah dia mengandungi, otot dalam otot ni ada mengandungi mitokondria yang menjana tenaga untuk mitokondria ni dia menjana tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. Jadi untuk mengecut, untuk mengendur, sebenarnya otot ni perlukan tenaga. Dan mitokondria yang ada dalam otot ni akan menghasilkan tenaga. So ini digunakan untuk pengecutan dan juga pengenduran otot. Baik, ini sendi kamu ni contohnya dalam otot. Dalam otot, dalam lutut. Dalam lutut. Jadi, apa yang ada dalam sendi? Iaitu yang pertama sekali dia ada cecair synovial. Okey. Jadi dia untuk fungsi dia adalah untuk melicinkan. Melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Ni tulang rawan kat sini. Ni kita namakan sebagai tulang rawan. Dan dia bertindak sebagai pelincir. Sebab tu kalau bergerak awak tak sakit. Tapi kalau semakin berusia, semakin umur kita bertambah, cecair ini akan semakin berkurangan. Itu kalau awak lihat, kalau awak nampak lah, dan kalau ini pengalaman awak lah, kalau awak tengok nenek ke ataupun orang-orang yang lebih tua,
dia akan rasa sakit. Nak bergerak pun sakit. Sakit lutut. Biasanya kita sakit lutut lah sebab cecair sinovial ni dah semakin kurang dan kadang-kadang tak ada. Dah habis kat dalam. Bila dia bergeser. Bila dua benda bergeser, itu yang menyebabkan dia sakit. Okay. Dan tulang rawan ni, yang putih ni, kalau awak nampak ni tulang rawan ni. Okay. Ini perlu ada juga melindungi tulang atau pada sendi ni. Tulang rawan ni macam cushion lah. Dia merupakan pelapik. Dia pelapik dan bila bergeser dia melindungi lah. Selain daripada cecair ni, tulang rawan ini juga akan melindungi. Akan melindungi ataupun untuk memastikan kurang pergeseran di antara tulang sendi ni. Ni. Okay. Dan ini awak tengok tendon. Ini yang pegang macam saya beritahu awak tadi. Okay, tendon dia pegang. Okay, sebab dia hubungkan di antara dua sendi ni. Okay. Dan dia kuat dan tidak kenyal. Sebab apa? Dia boleh sebab dia memegang. Dia memegang kan pergerakan dia. Jadi pengecutan dan juga pengeduran tu akan dipindahkan melalui daripada tulang melalui tendon. Ni tendon. Jadi 3 perkara penting ni yang perlu ada pada sendi. Untuk memastikan pergerakan manusia ni berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali, inilah dia masalah yang mungkin akan dihadapi oleh kita lah, kita semua. Mungkin sekarang kamu tak rasa masalah ini, tapi akan datang mungkin kita akan menghadapi masalah ni jika kita tak jaga pemakanan kita, kita kurang jaga kesihatan kita. Dan untuk pengetahuan semua, untuk berkaitan masalah berkaitan dengan sendi dan otot ni sebenarnya bukan terjadi kepada orang tua sahaja. Tetapi juga boleh berlaku kepada golongan yang berusia muda macam kamu semua. Sebab apa? Mungkin di antara kamu ni disebabkan oleh masalah kesihatan ataupun kecederaan. Yang berlaku boleh menyebabkan kamu menghadapi masalah sendi ni. Lutut kamu sakit. Sebab mungkin cecair habis. Tulang rawan tu habis. Bila terlampau banyak pergerakan, ini berlaku kepada ahli sukan. Berlaku pada ahli sukan. Bila ahli sukan banyak sangat pergerakan, tulang rawan dia akan terhakis, cepat terhakis dan menyebabkan tulang-tulang ni bergeser di antara satu sama lain dan menyebabkan sakit. Jadi saya harap kamu faham dan selepas ini saya nak awak jawab dalam modul yang saya dah sertakan pada kamu. Nanti saya akan message di dalam Telegram bahagian mana yang kamu perlu buat. Jadi saya harapkan video ini memberi penerangan yang cukup lengkap dan kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang-ulang. Kamu boleh ulang-ulang dengar semula apa yang cikgu sampaikan. Jadi sampai sini dulu. Selamat belajar. Kita gunakan apa sahaja untuk mencapai objektif pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.